بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih banyak. Kita akan sambung insyaAllah pada sesi yang kedua, mungkin selanjutnya atau mungkin 40 menit sampai pukul 12. Sebelum saya akan mengucapkan yang seterusnya, ada beberapa orang yang bertanya macam mana kita nak tahu ijazah bersanad. Biasanya kalau setiap yang datang ke kelas kita yang sebelum ini, Syabana Muhammadiyah, kalau nampak di dalam sijil atau ijazah bersanad, saya sebutkan nama-nama sampai Al-Imam Tirmizi sahaja. Saya akan sampaikan isnad sampai nama orang yang menulis kitab itu. Kenapa? Sebab di dalam buku itu kalau kita lihat kepada dia ada sebutkan haddatsana. Dia bagi hadis kepada dia akan sebutkan nama syekh dia, syekh pada syekh dia, dan mungkin lagi satu sampai Rasulullah. So maknanya kalau kita baca buku contoh Sahih Bukhari, di kitab Sahih Bukhari, Sahih Imam Al-Bukhari, dia akan sebutkan haddatsana satu nama, haddatsana satu nama. Mungkin kadang-kadang dia akan sampai 7 orang di antara Al-Imam Al-Bukhari sampai Rasulullah. Tapi yang paling dekat, yang paling penting adalah 3 orang. Tidak ada buku agama, buku hadis di dalam agama Islam yang ada di antara nama penulis dan Rasulullah lagi penting pada 3 orang. Yang paling penting, yang paling tinggi boleh kata 3 orang sahaja. Contohnya Al-Imam Malik. Al-Imam Malik, syekh pada Imam Al-Bukhari, dia tulis satu buku yang bernama Al-Muwatta. Buku Al-Muwatta itu dia buku yang paling lama di dalam agama Islam. Tidak ada satu buku sebelum Al-Muwatta. Dia buku yang bernama. So kalau kita baca Al-Muwatta, di dalam dia sedia ada 3 orang. Sahabat Rasulullah, tabi'in yang dia datang selepas sahabat, dan tabi'ut tabi'in. Kalau kita nak refer atau kembali kepada satu hadis Rasulullah bersabda, khairul quruni qarni. Kurun yang paling baik adalah kurun saya. Kurun mungkin 100 tahun. Betul tak? Satu kurun, 100 tahun. So, yang paling pada adalah zaman Rasulullah. Thumma alladhina yalunahum, dan yang seterusnya. Thumma alladhina yalunahum, dan yang seterusnya. Thumma alladhina yalunahum. Rasulullah dia melagi dia 3 kali. So, di zaman yang paling baik di dalam zaman Islam. So, lepas 3 zaman, ini ada satu orang. Yang dia kumpul hadis-hadis Rasulullah. Kalau ada Imam Al-Bukhari, dia ada 22 hadis yang di antara dia dan Rasulullah ada 3 orang sahaja. So maknanya daripada 7,000 hadis ada 22 sahaja. Tak banyak sebenarnya. Itu kita panggil dia, kalau ada isnad yang tinggi, itu lagi baik. Tapi kalau ada senad yang panggil dia nazil, dia pergi bawah atau dia turun, dia sebenarnya tak beberapa. Saya akan bagi contoh. Kalau dekat zaman kita sekarang, kita ada satu ustaz yang tua dan ada satu ustaz yang muda macam saya. Kalau menuntut ilmu, mereka nak cari ilmu, jangan pergi kepada yang muda. Pergilah kepada yang tua. Kenapa? Seorang tua bukan umur dia 90. So maknanya, kalau saya ambil daripada anak murid dia, so maknanya dah ada 2 orang di dalam hidup. Kalau belajar saya diambil daripada saya, so jadi 3 orang. So jangan. Itu kenapa saya sebutkan nama semua syekh dan alamat dia atau nama kampung. Pergilah. So boleh skip saja, atau mungkin ada lagi satu boleh skip dia. Contohnya, saya meriwayatkan melalui Ustaz Nuruddin Al-Bajjali. Ustaz Nuruddin Al-Bajjali, dia meriwayat pada satu orang yang tua
ialah apa mertua dia. Apa mertua Ustaz Nurdin Al-Banjari. Ada di dalam hidup? Ada. Dia dekat mana? Dekat Taipei, Perak. Saya pergi sana, pergi jumpa dia. Sebenarnya, kalau ada anak muda yang di sini, dia pergi jumpa apa mertua Ustaz Nurdin, dia dah skip berapa orang? 1, 2, skip saya dan skip Ustaz Nurdin. Macam tu. Ini contoh saja. So, kita cuba macam mana mendekatkan pada Rasul. Okey. So sekarang kalau kepada di dalam buku ini saya tulis nama sahabat sahaja. Di sini sahaja. Di dalam buku. Okey, macam mana kita akan tahu lagi? Ikutlah hadis itu dari mana. Kalau saya kata hadis yang sahih rawahu Bukhari. Sebenarnya Imam Bukhari akan sebutkan nama tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan nama Imam Bukhari di dalam buku ini. Okey. Sekarang kita nak sambung isnad sampai saya contoh. Okey. Referlah kepada satu catatan. Tengok dekat ini maklumat tentang Syekh muka surat boleh kata nombor 5. Ya. Dekat nombor 5 saya ada tulis satu catatan yang bernama yang bertajuk Saddul Arab min Ulumil Isnad wal Adab. Kalau kita pergi ke buku yang bernama ini, dia dah sebutkan nama semua orang di antara dia sampai buku yang penulis. Okey, tahu macam mana isnad dia dah jadi. So, kerja saya di dalam buku ini sebutkan nama daripada saya sampai ini sahaja. Ini yang saya buat dalam buku ini. So, kalau semua orang, siapa yang di sini, dia kembali kepada buku ini, dia akan dapat nama-nama sampai nama penulis. Ini level 2. So, macam mana kita nak sambung sampai Rasulullah? Kembalilah kepada Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari, dia sebutkan nama sampai Rasulullah. Dia akan jadi. Itu yang kita panggil dia isnad. Okey. Kalau kita nak tengok macam ni, kita dinampakkan macam tak kuat, betul tak? Sebab mungkin ada satu orang yang di sini macam tak baik, atau mungkin ada satu orang yang tidak tahu, tak dikenali, tak tahu apa nama dia. Tapi sekarang catatan itu bukan satu sahaja, banyak catatan. Satu. Lagi satu, Imam Bukhari, dia ada banyak isnad, itu banyak jalur yang dia sebutkan nama. Okay. So sekarang kita akan ambil satu hadis daripada Sahih Bukhari dan satu hadis daripada Sahih Muslim. Dan tengok isnad sama atau beza. Okey? Ya. Kalau isnad sama, kita akan katakan hadis sahih. Sebab dia datang kepada kita daripada banyak jalur, itu panggilnya hadis mutawatir. Mutawatir yang datang kepada kita daripada banyak jalur. Okey? Tapi kalau kita tengok hadis itu ada dekat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, cari dekat Abi Dawud tak ada. Dekat Ibn Majah, Tirmidzi, Nasa'i juga tak ada. So ada dua jalur sahaja. Dia bukan mutawatir. Kita panggil dia hadithun aziz. Aziz yang ada dua jalur sahaja. Baik. Sekarang kalau kita jumpa satu hadis yang ada dekat Sahih Bukhari tapi tak ada dekat semua buku yang lain, itu panggil dia hadis ahad. Satu jalur sahaja. Okey? Baik. Semua jenis-jenis yang disebutkan dia tadi, yang saya sebutkan dia tadi, hadis mutawatir, aziz dan ahad, semua itu atau gharib, panggil dia gharib. Kadang-kadang mereka kata hadis ahad, kadang-kadang mereka kata hadis gharib. Okey? Semua itu hadis sahih sebenarnya. Kenapa? Semua orang yang dia meriwayatkan daripada Rasulullah sampai orang yang penulis, tidak ada satu orang yang lemah atau hafal dia tak kuat atau iman dia tak kuat, takwa dia tak kuat. Itu panggilnya hadis sahih. Semua orang yang di sini adalah panggil dia adlun, fiqh. Kita boleh percaya dia. Contoh. So kita akan panggil dia hadis sahih. Contoh. Wallahu a'lam.
selepas di sini, kalau ada satu orang yang lemah, hafalan dia tak kuat, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab hadis dah ditulis di sini. Tapi masalah kalau ada satu orang yang di sini dia tak kuat, itu masalah. Itu tak boleh kata hadis sahih atau baik. Okay? So ramai orang masa yang dia ada ijazah majlis khatam, ada beberapa orang yang dia kata saya tak layak, tak mahu. Itu boleh kata warak atau takwa, dan sebenarnya ambillah. Sebab buku dah ada, hadis-hadis dah ditulis. Kita dah tahu dia sahih atau baik. So boleh ambil, tak ada masalah. Walaupun kita rasa macam tak layak. Okay? So ni yang kita panggil dia isnad sebenarnya. Wallahu a'lam. Okay, insyaAllah kita akan sambung ke bab yang seterusnya. Ya, ini bab yang ketiga. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الباب الثالث منزلة آداب التعامل مع الناس وآساسها حسن الخلق. وبالسند المتصل إلى سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حديث صحيح رواه أبو داود في سننه. Bab yang ketiga, kedudukan adab dan asas berurusan sesama manusia. Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya darjat orang mukmin yang berakhlak mulia itu menyamai darjat orang-orang yang berpuasa dan bangun malam untuk beribadah. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Okey. Bab yang di sini, apabila kita dah membersihkan niat kita, dah memastikan niat kita adalah kuat atau betul, satu. Dan yang kedua, dah tahu adab atau akhlak itu mengikuti syariah, Quran atau hadis, baru kita diperlukan untuk satu motivasi. Kita diperlukan untuk satu benda yang akan push kita. So kita orang manusia, tahu tak? Kadang-kadang kita rasa lemah, kita rasa letih, kita rasa boring nak sambung dengan akhlak yang baik dengan orang yang kita benci dia, atau kita tak benci tapi dia tak suka kita. Apa yang masalah dia akan berlaku? So maknanya kita diperlukan untuk satu motivator yang dia akan bagi motivation kepada kita. Bagi di sini dia akan bagi kita motivation. Okay? Tengok hadis yang pertama. Rasulullah bersabda, innal mu'mina la yudriku, dia akan dapat pahala orang yang dia berpuasa setiap hari dan dia qiyamul lail setiap malam. As-saimil qa'im. Dia akan dapat darjat yang sama sebenarnya. Tapi sebab apa? Sebab akhlak yang baik, muamalat yang baik, itu sahaja. So mana dia orang yang dia berdiri lama di dalam solat, tak lupa berzikir, okay? Dan puasa setiap hari. Apa ni? Berapa usaha? Besar sangat, betul tak? Kita akan dapat yang sama. Kita akan dapat pahala yang sama. Sebab apa? Sebab akhlak. So mana dia akhlak itu? Kena usaha. Akhlak itu kena fikir, kena fokus untuk macam mana nak membuatkan dia. Siapa dia mampu untuk puasa setiap hari? Siapa nak puasa? Boleh puasa setiap hari? Mana boleh? Siapa mampu untuk qiyamul lail setiap malam? Tak ada orang. Walaupun sahabat Rasulullah, kadang-kadang dia akan skip beberapa malam. Okey? Ya. Tapi di sini kalau kita fokus di atas akhlak sahaja, kita akan dapat yang sama. Ini satu motivasi. Okay? Dan lagi satu, kalau kita nak fokus dalam bahasa Arab, kita pergi dengan bahasa sikit. Rasulullah memakai perkataan saim, qaim. Dua perkataan ini dia mengikuti wazan fa'il. Wazan fa'il itu di dalam bahasa Arab dia memberi makna
ad-dawam wal istimrar, macam dia bersambung, tak berhenti langsung. Itu maksudnya. Sebenarnya akhlak itu dia kena setiap hari fokus, setiap hari buat. Kalau setiap hari buat, jangan skip langsung, maka kita lupa, kadang-kadang lupa, terlupa. Okay? Atau kadang-kadang kita macam tak mendatangi niat, boleh, tak ada masalah beberapa kali. Tapi kita nak tengok pada majoriti keadaan dia, majoriti hal dia macam mana. Okey, saya akan bagi satu contoh. Satu orang yang dia selalu berpuasa dan dia selalu qiyamul lail, kadang-kadang dia jadi sakit. Betul tak? Apabila dia sakit, malaikat akan tanya Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, orang ini dia sakit. Semalam okey, dia berpuasa dan qiyamul lail. Tapi hari ini dia sakit. Macam mana?" Allah akan membalas balik kepada malaikat itu tulis yang sama. Yang dikira dia macam dia dah puasa dan dah qiyamul lail. Nah itu. So sekarang kalau kita setiap hari membuatkan akhlak, setiap hari kita mengamalkan adab yang baik, tapi ada beberapa hari terlupa, beberapa hari tertinggal, boleh, itu maafkan, tak ada masalah. Tapi Allah mahu tengok macam mana majoriti keadaan kita. Itu yang penting. Kita akan fokus di atas kebanyakan macam mana. Kalau kebanyakan macam tu, insya-Allah semua akan kira, walaupun tertinggal beberapa kali, tak ada masalah. Ya. Hadis yang seterusnya, qala wa an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-jannah. Faqala taqwa Allah wa husnul khuluq. Wa su'ila an akthari ma yudkhilu an-nas an-nar. Faqala al-fam wal farj. Rawahu at-Tirmidzi fi sunanihi wa qala hadithun sahihun gharib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Baginda juga ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka baginda menjawab, amalan-amalan keji yang dilakukan oleh mulut dan kemaluan. Hadis sahih gharib riwayat At-Tirmizi. Berapa amal-amalan yang baik yang kita ada di dalam agama Islam? Banyak. Amalan yang berkait dengan bercakap, yang berkait dengan berdakwah, yang berkait dengan solat, zakat, banyak amalan yang saleh. Tapi di antara semua amalan-amalan yang saleh, mana yang paling banyak memasuki semua orang atau ramai orang di dalam di syurga? Apa dia? Dia kata husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya, so ini satu tugas yang bagi kita kepada kita. Ya, so kita cuba macam mana nak membuatkan akhlak itu kerana Allah. Itu yang paling penting di sini. Okay. Hadis yang seterusnya, qala wa an sayyidina Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي في سننه وقال هذا حديث حسن غريب. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling dikasihi di kalangan kalian olehku dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya di kalangan kalian. Manakala orang yang paling dibenci di kalangan kalian olehku dan yang paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bercakap, suka berpura-pura dan sombong. Hadis sahih gharib riwayat At-Tirmizi. Ya. Hadis yang di sini lagi satu motivasi kepada kita, ramai orang atau bukan ramai orang, semua orang Islam dia mencintai Rasulullah. Semua orang Islam dia menyukai Rasulullah. Tapi itu cukup saja? Perasaan itu cukup atau kena amal? Kena amal. Okey, mereka akan tanya, amal yang mana? Kita akan kata akhlak yang baik. Kita akan dapat satu tempat yang sangat dekat pada Rasulullah. Kalau ada satu orang yang dia ada amalan-amalan banyak, amalan-amalan yang saleh banyak,
Tapi dalam masa yang sama akhlak dia buruk, dia akan dapat tempat itu? Tak dapat. Ya. So Rasulullah dia mahu orang yang macam Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dia macam sama. At-tuyuru 'ala ashkaliha taqa'u. Burung-burung itu dia akan pergi macamnya satu jenis, satu grup. Kalau burung satu jenis daripada burung merpati, dia akan berdatang merpati. Kita tak jumpa satu merpati dia pergi dengan gagak contoh. Tak ada. Satu grup. Sebenarnya kalau ada satu grup dia yang baik, dia akan pergi dengan Rasulullah, duduk setiap hari dengan Rasulullah, tepi pada Rasulullah. So, ramai orang Islam, ramai. Kalau dekat zaman kita sekarang, hampir pada berapa bilion? 7 bilion? Hampir 7 bilion. Mana kita nak dapat Rasulullah satu saja? Ya. So, tapi macam mana kita akan pilih daripada sekarang? Ya, mencintai perasaan kita. Kadang-kadang kalau kita ingat Rasulullah, kita akan menangis, tahu tak? Ya, semua dia mencintai Rasulullah, suka Rasulullah. Kalau dia nak bagi ruh ini kepada Rasulullah, dia akan bagi. Kalau Rasulullah minta, tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama, kena amal. Perasaan sahaja tak cukup. Dia baik, tapi tak cukup. Ya, so kita kena buat amalan itu sebab kalau satu orang dia kata nak dapat fadilat itu, boleh, tak ada masalah. Buatlah. Tujuan dia untuk duduk sebelah Rasulullah dekat syurga, insya-Allah akan dapat. Okey. Dan lagi saya tengok qala wa inna abghadakum ilayya. Rasulullah dia tak suka dia. Dan orang yang dia akthar bercakap banyak. Wal mutasyaddiqun, apabila dia nak bercakap, dia akan pilih perkataan yang pelik atau perkataan yang ada sumber dekat sana. Dia pilih perkataan-perkataan yang dia nak menunjuk kepada orang yang lain, dia macam dia faham macam tu, atau dia ada banyak ilmu macam tu. Okey, wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun. Al mutafayhiqun maksudnya dia akan bercakap tentang satu benda yang tak berkait dengan dia. Banyak benda di dalam hidup kita, tahu tak? Melalui social media atau melalui mana-mana kita ada banyak khabar, banyak berita, dia nak komen. Ini apa baru dia komen, ni orang dia nak. Tak payahlah. Okey, kalau dia tak berkait dengan diri sendiri, dia diamlah. Itu saja. Tapi kalau setiap benda yang berlaku dia nak bagi kepandangan dia, itu yang disebut al-mutafayyiqun. Selalu dia nak komen dengan atau tentang apa-apa benda, apa-apa masalah yang dia berlaku di dalam hidup ini. Apa dia berlaku dekat US, dia nak komen di sini. Apa kesan dia? Apa faedahnya? Tak ada faedah sebenarnya. Ya, wallahu a'lam. Okey, bagi di sini saya meriwayatkan dia melalui Tuan Guru Muhammad Izzuddin yang dikenali Panjang Gajah Mati. Dia dekat Pendang. Hari itu Syekh dia tiba-tiba on the way daripada KL ke Kuantan. Tak tahu macam mana dia ingatkan saya. Dia call, Assalamualaikum, Abdul Rahman. Waalaikumsalam Syekh. Dia kata, ada dekat rumah. Saya kata, ya. Dia kata, okey, bagi lokasi. Dia tak ada sebenarnya, phone dia yang kecil punya. Itu yang, apa nama itu? Nokia. Dia macam Nokia. Dia kata, hantar dekat satu orang yang lain. Dia hantar kepada pembantu dia, mereka datang ke rumah. Alhamdulillah, dia bawa isteri, anak dia, anak menantu, mereka masuk ke rumah. Tapi, apabila dia masuk, dia bagi tahu anak menantu, dia kata, bacalah kepada dia. Dapat ijazah daripada dia. Saya rasa malu. Mana saya akan ijazahkan mereka kalau Syekh nak ada? Dia kata, tak ada, ijazahkanlah mereka. So tengok tawaduk. Kalau saya malu, ramai baca akan baca kepada saya. Kenapa? Sebab mereka akan meriwayat melalui saya. Saya mahu. Tapi kalau itu bukan dekat zaman kita, tak. Dekat zaman dahulu. Tahu? Saya nak cerita satu cerita, boleh? Ini dekat satu zaman dekat tabi'ut tabi'in. Okey, tabi'ut tabi'in ini yang ketiga. Lepas Rasulullah. Dekat tabi'in ada satu orang yang dia meriwayatkan melalui al-imam daripada sahabat, iaitu Abdullah bin Abbas. Tapi dia tak famous.
Dia tak, bukan ramai orang yang dia kenal dia. Tapi siapa yang dia kenal dia? Satu imam yang bernama Sufyan bin Uyainah. Nanti boleh baca. Imam Sufyan bin Uyainah, dia dah tahu orang ni. Dia meriwayatkan beberapa hadis melalui sahabat. Biasanya melalui tabi'in, betul tak? Tapi kalau orang ni dia meriwayatkan daripada sahabat, maknanya sanad dia tinggi. Dia dah drop atau dah lepas satu tingkat. Dan dia masa yang dia dah kenal di Sufyan bin Uyainah, dia datang dekat masjid, so dia kenal ramai orang. Dia kata, haddathani rajulun an Abdullah bin Abbas. Apa dia kata? Saya dapat hadis ini melalui satu orang daripada Ibn Abbas. Dan peliklah, kenapa tak sebutkan nama orang itu? Dan kalau anak-anak murid dia mereka tanya, siapa nama syekh kamu? Dia kata, nanti saya akan beritahu. Ni siapa? Sufyan bin Uyainah. Mereka tanya satu kali, dua kali, dia sembunyi, dia tak mau nak bagi tahu. Okey, satu hari satu anak murid dia pergi dekat Al-Masjidil Haram dekat Mekah, tunggu dekat pintu depan. Setiap orang yang dia datang, ada hebat, macam nampak, ikut sunnah Rasulullah, semua, dia akan tanya, ada jumpa sahabat Rasulullah? Kata, lah, mana saya jumpa sahabat? Dia masuk, dia tinggalkan, dia tunggu. Ada orang yang lain datang, hebat, macam ilmu, ikut sunnah Rasulullah. Dia tanya dia, Assalamualaikum, ada jumpa sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas? Kata, lah, bukan. Dia tunggu. Satu hari, dia kata, sampai ada satu orang yang tua datang. Dia nampakkan macam ada hebat ilmu. Saya tanya dia, Assalamualaikum. Dia kata, Waalaikumsalam. Dia kata, ada jumpa Abdullah bin Abbas? Dia kata, ya. Dia kata, siapa nama kamu? Siapa nama? Dia kata, dia bagi tahu nama dia. Dia kata, okey, terima kasih. Dia keluar dan pergi dekat majlis Sufyan bin Uyainah. Dan Sufyan bin Uyainah dia mula, dia kata, haddathani rajulun an Ibn Abbas. Pada kali itu anak murid itu dia bangun dan dia bagi tahu nama dia macam tu, macam Abdullah bin Muhammad. Dia kata, "Usta alaihi ya Abbas." Ada cari dia, so dia tak mau. So apabila anak murid dia dah tahu syekh pada syekh mereka ada di dalam hidup, tinggalkan Sufyan bin Uyainah dan pergi dekat syekh dia. Itu dia. So kita tak mahu ambil daripada orang yang mudah. Orang yang mudah mungkin dia akan suka dunia, mungkin tak ada banyak ilmu, mungkin silam semua. Tapi kita nak cari mana yang lagi tinggi, pergi yang dekat atas. Okay? Itu cara, itu cara kita masa kita cari ulama Melayu. Kita tanya satu masyarakat atau satu kampung, siapa yang tuan guru di sini? Dia kata, ni ustaz. Dia akan sebutkan. Kita pergi. Apa yang kita nampak dia? Umur 50. Okey, tak apa. Kita duduk dan kita belajar sekejap dengan dia. Tapi kita kata, tak mahu yang 50. Kita mahu yang 80 ke atas. Contoh. So, kita akan tanya syekh itu, Ustaz, belajar dengan siapa hari itu? Dia kata, dengan tuan guru. Dia bagi tahu nama. Mana ada di dalam itu? Dia kata, ya. So, kita tinggalkan dia, kita pergi ke syekh dia. Kadang-kadang ada satu syekh yang dia tak mahu bagi tahu nama syekh. Kenapa? Sebab nanti dia tak ada kerja. Dia macam tu. Tapi kalau ada ramai orang, dia seronok. Itu dia. Kadang-kadang kita nak jemput satu ustaz, dia akan tanya, berapa orang akan hadir? Dia kata, berapa orang akan hadir? Kalau ramai orang, mungkin ada satu orang, dua orang yang rajin, yang semangat, yang dia akan sampaikan ilmu. Tapi kalau ada 2 orang, 3 orang, dan 3 orang itu tidur, mana ilmu dia akan sebar? Contoh, so dia akan tanya, berapa orang? Kita akan kata 100 orang dia suka, dia akan datang. Bukan untuk dunia, bukan dia mahu nak jadi famous, dia dah tua lah.
Dia tak fikir untuk dunia ni, dia dekat alam barzakh. Tapi dia mahu ramai orang ambil daripada dia. Mungkin ada satu orang, dua orang yang rajin yang dia akan sebarkan ilmu dia. Itu sahaja. Kalau kita nak tengok ni ijazah bersama, apa kelebihan dia? Tak ada apa-apa. Ni ustaz yang dia jawab, tak ada. Tapi kita mahu macam mana nak sampai kepada Rasulullah. Mungkin satu hari apabila kita jumpa Rasulullah dekat syurga, kita akan berkata, ya Rasulullah, hari itu kita pergi dekat masjid, ramai orang, kita belajar hadis, apa yang Rasulullah bercakap, Rasulullah akan seronok sebenarnya. Tapi kalau kita pergi jumpa Rasulullah dekat syurga, dan kita kata, apa nak kata? Tentang apa nak bercakap? Dekat dunia ni, kumpul banyak duit. Ada melihat, lah dunia bawa dia ke sini ke? Itu macam tu. Tapi ada satu benda yang kita boleh bercakap tentang Rasulullah. Macam tu. Wallahualam. Okey, hadis ni, bab ni dia dah selesai. Ada apa-apa soalan tadi? Guru Sufyan Ibn Uyainah ni tak tahu siapa. Tak tahu. Nanti mungkin saya. Okey, ada apa-apa soalan tentang bab ini? Okey, kita akan sambung ke bab yang seterusnya dan bab yang terakhir untuk majlis kita hari ini, al-bab ar-rabi'u fi adab at-ta'amul ma'a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bisanad al-muttasil ila sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirki man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu. Hadis sahih rawahu Muslim fi sahih. Bab yang keempat, adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku adalah yang paling tidak memerlukan sekutu. Sesiapa yang menyekutukanku dengan selainku dalam amalan yang dilakukannya, maka aku akan tinggalkan urusannya dengan apa yang dia sekutukan itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Okey, kalau kita dah sedia untuk mula amal-amalan yang baik, nak mula adab dan akhlak yang baik, kita kena tahu bagi akhlak atau adab itu kepada siapa dulu. Siapa yang paling penting di dalam hidup ini yang kita diperlukan untuk bagi kepada dia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebelum semua manusia, sebelum semua nabi, sebelum semua ustaz, sahabat, tabi'in, semua Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak beradab dengan Allah? Adab yang paling penting di sini tauhid, jangan syirik langsung. Itu akhlak yang sangat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan masa yang kita nak sebutkan nama Allah, kita kata Subhanahu wa taala, Azza wa Jalla. Itu dalam mulut sahaja. Tapi yang paling penting sebelum bercakap kita, sebelum amal-amalan kita, di dalam hati macam mana? Kalau kita nak campur niat kita sama dengan Allah SWT satu orang manusia, ataupun nak campur satu benda daripada dunia, nak buat kelas, mungkin jadi famous, nanti mereka bawa saya dapat satu jawatan yang tinggi. Susah. Mana? Ini sebenarnya syirik. Kebahayaan syirik itu adalah kita menghinakan Allah SWT. Itu kebahayaan. Keburukan syirik itu kita merendahkan kedudukan Allah SWT yang sangat tinggi. Apa maksud syirik itu? Maksudnya kita akan menjadikan Allah SWT macam orang manusia. Janganlah. Kalau kita nak buat amalan itu kerana Allah dan manusia, maknanya Allah jadi macam manusia. Itu kebahayaan dia. Jangan. Itu keburukan syirik itu. Kalau kita dapat tanzih, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu yang sangat baik, itu yang Allah mahu. Apa faedah kalau kita salat 100 rakaat? Apa faedahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada faedah. Kalau kita bagi sedekah itu, ramai orang dia nak sedekah, infak, apa faedahnya? Allah yang paling mulia, Allah yang paling kaya. Allah tak mahu harta kita.
Salat ni yang kita salat, nothing sebenarnya. Itu sebab sahaja yang kita buat. Yang paling penting akidah. Ingatlah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Dia buat amal-amal yang sikit 6 tahun sahaja, tapi dekat sana tanpa syirik. Walaupun syirik yang khafi, yang sembunyi, dia tak buat. Ya itu. Okey, bukan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz saja. Okey, tengok Sayyidina Abu Bakar. Dia yang paling baik selepas Rasulullah. Kita percaya ahli sunnah jamaah macam tu. Okey, tengok pada umur dia di dalam Islam berapa? Kita akan dapat 12 tahun saja. Tengok kepada Sayyidina Umar, 15 tahun saja. Dan yang sebagainya. Kenapa sahabat Rasulullah mereka jadi tinggi? Sebab ada ikhlas dekat sana. Ada tauhid. Benda yang paling yang kita mesti fokus di atas dia adalah tauhid. Kepada Allah SWT sahaja itu. Dan itu yang beza di antara orang Islam dan semua orang yang lain. Walaupun yang ada agama samawi, Yahudi atau Nasrani, mereka percaya dengan Allah. Kalau tanya orang Yahudi sekarang siapa Tuhan kamu? Dia akan kata Allah. Tahu tak? Kalau tanya orang Nasrani, dia akan kata Allah. Mungkin ada beberapa orang yang jahil, tapi kalau tanya majoriti mereka akan jawabkan Allah. Tapi apa beza di antara orang Islam dan mereka? Yang beza di sini tauhid. Kita kata Allah sahaja. Ya. So jangan bermuamalah atau kita berada dengan cara yang tak baik kepada Allah SWT. Kalau kita buat syirik, tengok Allah SWT di sini, qala taraktuhu, saya akan tinggalkan dia, wa syirkahu, dan ikutlah apa yang dia syirik dengan dia. Ya. Okey, hadis yang seterusnya, qala wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Hadis sahih rawahu Tirmidzi fi sunanihi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Ya, kalau orang manusia ni, sorry saya bercakap banyak hari ini. Saya takut kalau semua orang rasa boring dengar kepada saya. Okey. Kita di dalam hidup kita, kalau kita nak tanya daripada satu orang manusia, kita fikir macam mana nak tanya, cara dia macam mana. Terakhir sekali kita terpaksa untuk minta. Okey? Kita minta, dia bagi kepada kita, dia tak ada masalah. Okey. Kalau kali yang kedua kita minta, yang apa ni, yang sebelum ni dia suka tak ada lagi, dia kata ambil lah. Dia ambil. Okey. Kali yang ketiga dia tak buka pintu, tahu? Tak buka pintu. Kalau kau dia tak backup, tak jawab. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala terbalik pada benda itu. Allah kalau tak minta banyak, Allah akan marah. Tengok, yaghdab alaihi, Allah akan marah dia. Kena minta banyak kali. Okey? Dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kita apa yang kita minta, maknanya Allah suka kita. Allah suka dengar suara kita. Allah bagi kita peluang untuk minta. Ya, itu dia. Tak ada rugi sebenarnya. Di dalam doa tak ada rugi. Kalau kita minta Allah bagi, alhamdulillah. Kalau Allah tak bagi, Allah simpan. Simpan saja. Tak. Allah akan invest. Allah akan laburkan. Kalau ada satu doa, mungkin dia berat macam 10%. Setiap hari dia bertambah sampai hari akhirat. Ada satu amalan yang sangat tinggi, sangat besar. Ini ada satu hadis nama kita. Qad yu'ta birrajuli yawmal qiyamah. Mereka akan bawa satu orang untuk hisab dekat hari akhirat. Fatuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Dia akan timbangkan apa amalan yang baik, semua kebaikan dia dan semua keburukan dia. Qala fatarjahu sayyi'atuhu. Amal-amalan yang baik dia akan hilang, dia macam tak banyak. Dan untuk
yang tak baik atau yang kesalahan, dosa-dosa dia yang berat. Ya Allah. Qala fatati az-zabaniyah. Malaikat azab akan datang. Nama dia Az-Zabaniyah. Ini dekat surah Al-Alaq. Az-Zabaniyah. Dia akan ambil dia ke neraka. Apa yang mereka tangkap dia nak pergi ke neraka, ada satu suara yang akan datang. Tunggulah. Mereka akan berhenti. Dan mereka akan bawa beberapa bag. Okey, mereka bawa dia dan letak dekat tempat mana yang kebaikan. Depan apa? Keburukan. Dia akan jadi berat. Dan semua yang keburukan atau yang dosa-dosa itu dia akan hilang. Dia lagi berat. Qala fayaftahuha. Dia akan buka dan tengok apa yang ada di dalam dia. Dia jumpa dua benda. Yang pertama, la ilaha illallah, tauhid itu yang saya beritahu tadi, dan doa yang bukan mustajab. Doa-doa yang Allah belum terima di dalam dunia, tak terima dia dekat dunia. Dia akan jumpa dekat mana? Dekat akhirat. Itu kelebihan doa yang Allah SWT tak terima. Dan kita tidak tahu kalau Allah terima itu baik kepada kita atau tidak, kita tidak tahu. Tapi Allah tahu tak baik kepada kita. Ya. So alhamdulillah. Kalau tak ada, alhamdulillah. So tak ada rugi. Itu dia. Tak ada rugi dengan ibadah doa. Langsung. Ya. Hadis yang terakhir untuk majlis kita hari ini. Qala wa an sayyidina Muawiyah bin Haidah al-Qushari radhiyallahu anhu qala قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نضر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس رواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن. Muawiyah bin Haidah al-Qushayri radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, siapakah yang boleh melihat aurat kami dan daripada siapakah harus kami menyembunyikannya? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, peliharalah aurat kamu kecuali daripada isteri kamu dan hamba sahaya kamu. Aku bertanya lagi, bagaimanakah pula halnya jika seseorang itu bersendirian? Maka Nabi menjawab, Allah itu lebih berhak lagi untuk kamu berasa malu kepadanya berbanding manusia-manusia lain. Hadis Hasan riwayat Tirmizi. Okey, saya lupa nak komen pada hadis yang kedua tadi. Itu tentang doa sahaja. Nak meminta daripada Allah SWT. Tapi macam mana kalau kita nak naik lagi satu darjah? Kalau doa satu tahap, kalau banyakkan atau membanyakkan daripada doa lagi satu tahap yang lagi tinggi pada dia, kalau kita buatkan Allah Subhanahu Wa Taala macam orang yang sangat rapat kepada kita, kita panggil dia Khalil. Rasulullah bersabda, "Law ittakhadtu minan nasi khalilan lattakhadtu Abu Bakar." Kalau saya mahu satu kawan yang sangat rapat kepada saya akan buatkan Abu Bakar kawan yang sangat rapat kepada saya. Tapi Rasulullah dia tak mahu. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mahu Allah jadi khaliluhu, kawan yang rapat. Khalilullah. Ini sama juga kepada kita. Kalau kita dapat satu kesusahan di dalam dunia ini, kita akan pergi ke kawan dan kita mengadu, atau kita akan duduk di dalam masjid dan kita akan buat ibtihal kepada Allah SWT. Ya Allah, dah bagi saya ini satu masalah, saya rida, saya terima. Macam tu. Buatkan Allah Subhanahu Wa Taala dia yang kawan yang rapat. Ni lagi tinggi pada doa. Lagi tinggi. Tapi kalau kita masuk dengan doa, itu yang biasa. Ya. Okey, hadis yang tadi kita ni tentang aurat kita akan tutup aurat. Ni makna yang tangible, yang kita rasa tutup aurat sahaja sebab Allah nampak kita dengan apa-apa keadaan. Tapi ada lagi satu makna melalui intangible yang tidak rasa. Apa maksudnya? Dosa-dosa itu. Jangan tipu pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau dia depan manusia, dia yang sangat takwa kepada Allah SWT, khusyuk di dalam salat, puasa setiap hari, qiyamul lail setiap malam. Apabila dia seorang-seorang, tinggalkan semua. Khusyuk di dalam salat tak ada, puasa tak puasa, qiyamul lail tak ada lagi. Itu macam tahu kita panggil dia dzul wajhain, ada dua muka. Kalau depan manusia satu muka, kalau seorang-seorang lagi satu muka. Jangan buat benda itu. Macam mana kalau ada CCTV dekat sana? Itu macam CCTV. Tapi ini dengan Allah SWT. Keadaan kita sama. Okay? Ibadah kita yang sama. Ikut cara yang sama. Okay? Dan insya-Allah Allah SWT akan jaga kita apabila atau macam yang kita jaga aurat kita. Okey, bab di sini saya meriwayat hadis-hadis itu melalui Tuan Guru Syekh Ahmad Khairani. Ini yang saya berceritakan tadi. Syekh Ahmad Khairani ini dia apak mertua pada Syekh Nuruddin Al-Banjari. Okey, sebab Syekhuna ni Syekh saya, Syekh Nuruddin Al-Banjari, dia kahwin 3 isteri, 3 perempuan. Yang kedua atau yang ketiga saya lupa, dia anak Syekh Ahmad Khairani. Ya. So hari itu saya nak dapat satu channel kepada Syekh Nuruddin. Dia famous dan sewa apa semua. Saya nak kontak dia. Saya ada hantar mesej, WhatsApp, Facebook apa semua tak jawab. Saya kata okey, saya call Syekh ni, Syekh Ahmad Khairani, dan saya tanya, ada nombor ni? Dia kata ya ada. Dia bagi satu nombor yang khas tau. Saya kontak dia dan saya kata yang bagi nombor itu Syekh Ahmad Khairani. Dia jawab. Ya. Dan Syekh Khairani ada satu, sebenarnya sampai sekarang saya baca kepada dia. Umur dia sekarang 78. Dan dia masih berguru dengan pejabat agama dekat Taipei, masih sampai sekarang. Dan masih sampai sekarang saya baca kepada dia melalui phone setiap hari Selasa dan Khamis, 2 hari seminggu. Dia yang call saya. Itu dia, bukan yang saya call dia. Setiap hari Selasa pada pukul 2 petang lepas zuhur dia akan call. Yalah Rahmat, sambung. Kita akan sambung bacaan daripada pukul 2 sampai pukul 3 hari Selasa. Hari Khamis sama juga, dia akan call. So saya tak bayar sebenarnya. Saya tak bayar, dia yang bayar. Tapi dia mahu dengar hadis Rasulullah. Banyak buku kalau nak tengok di sini: Sunan Abi Dawud, Musnad Darimi, Sahih Ibn Khuzaimah, Mukhtasar An-Nawawi ala Sahih Muslim, Kitab At-Tauhid, Kitab As-Sunnah, Kitab Al-Awal, Kitab At-Tamyiz, Al-Adab, semua dia baca kepada dia. Ya, ada beberapa macam ni, Sunan Abi Dawud, Musnad Ad-Darimi, dia face to face. Tapi itu pada tahun 2014, 2016. Tapi apabila dapat ni pandemik, Covid ni, wabak Covid, dia yang call. Satu hari, tahu Taiping hujan kuat, dia lebat dekat sana. So saya ada dengar, tahu. Dia kuat sampai saya akan dengar melalui phone. Dan dia kata, Abdul Rahman, saya tak dengar. Dia kata begitu. Saya tak dengar, berhentilah. Saya berhenti. So tengok amanah. Dan tengok, saya sebutkan di sini, setiap hadis dia akan sebutkan na'am, ya, maknanya dia ikut saya. Biasanya orang tua dia akan rasa mengatuk, dia mudah rasa mengatuk. Kita masa yang kita baca kepada syekh-syekh yang lain, kita bangunkan dia. Syekhna apa khabar? Kita, wallahi hari itu kita buat masaj kepada syekh. Kita 10 orang, satu orang masaj, satu orang tunjuk buku, satu macam tu. Kita satu workshop, tahu. Satu orang baca, satu orang macam tu. Ya. So kita tak mahu dia tidur. Kalau dia tidur, isnad dah potong dekat sana. Tak dengar. Ya, sebab syekh saya, dia dengar daripada syekh dia. Syekh dia dengar daripada syekh dia. Macam tu. Kalau daripada syekh saya kepada saya, tak dengar satu hadis, ada potong dekat sana. So tak ada isnad yang bersambung. So kita diperlukan. Kadang-kadang tahu, rumah syekh tepi jalan, dan ada satu orang budak
kita tak dengar semua. Ulang hadis itu. Kena ulang. Kena. Ada amanah sebenarnya. Buku dah ada, hadis dah tulis. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Allah akan jaga agama. Tapi yang paling penting sini macam mana kita nak dapat amanah. Berkata ilmu dengan amanah sebenarnya. Sebenarnya kita nak jaga amanah itu. Walaupun ada nampak lah ini hadis satu hadis sahajalah. Dah dibaca, ada orang yang dia kata macam tu. Tapi sebenarnya kita nak beribadah kepada Allah dengan amanah. So setiap hadis dia kata na'am. Saya dengar. Apabila dia sebutkan na'am, wow, satu motivasi kepada saya untuk sambung. Sambung 1 jam. Setiap hadis na'am. So kalau nak kira berapa na'am banyak. Sebab ni Sunan Abi Dawud 4,500. Kalau ini Musnad Ad-Darimi 4,500. Kalau setiap hadis na'am banyak. Tapi na'am itu dikira. Dan insyaAllah dia, syekh saya akan jumpa di dekat hari akhirat. Itu dia. Wallah. Okey, itu sahaja tentang syekh saya. Sebenarnya dia mama. Dia orang India. Hari itu dia pergi dekat Deoband. Dia pergi dekat Darul Ulum, dekat India, dan dia belajar ilmu daripada sana. Okey, itu sahaja. Minta maaf, ini dah lepas waktu. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan depan, 16 hari bulan Januari. InsyaAllah. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr inna Allaha yuhibbu alladhina amanu wa as-salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz dan berita masalah kita tadi. Dan saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan. InsyaAllah waktu akan datang kita akan mengajar kita pada masa yang sama, iaitu jam 9 pagi. Mungkin berakhir pukul 11 kita lewatkan dan kita lewat mulut. Dan insyaAllah saya akan berikan perkembangan terbaru ataupun saya akan masyarakat kepada imam dia saya tadi, Ustaz Ali yang akan jadi urus dia. Kalau saya tak ada, saya minta dia yang uruskan kelas pengajian. Kelas pengajian tidak hanya bergantung kepada saya akan melantik beberapa orang lagi untuk menguruskan majlis ini, tapi saya akan memantau dan melihat perkembangan kelas-kelas ini. Dan saya minta maaf tidak akan apa yang kekurangan, dan itu saya terima kasih kepada Bapak dan Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat barakah dari bulan ngaji hadis ini. Bukan senang orang mendapat sanad hadis, tapi ada juga orang melakukan buat apa kira sanad-sanadnya. Itu fikrah dia. Fikrah kita tak sama. Jadi itu dia ambil sesuatu benda yang kadang-kadang itulah menjadikan perdebatan pada orang. Sebab dia tak sama, pemikiran tak sama, mengaji pun tak sama. Itu sesuatu. Dan itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana barakallahu fiik. Kita akan terus